Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara pengacara majlis yang saya raihkan, yang berbahagia teman saya dunia dan akhirat, Datuk Zulkifli Nordin yang baru memberikan ceramahnya sebentar tadi, kepada saudara daripada Waris Melaya yang sama-sama mengendalikan majlis pada malam ini, kepada seluruh yang hadir, tuan-tuan perempuan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali saudara, alhamdulillah saya tadi mengikuti buat kali kedua ni. Malam semalam saya mengikuti program bersama dengan Datuk Zulkifli Nordin. Pertama kalinya kami ditemukan dalam satu majlis seperti ini. Barangkali beliau pun pertama kali mendengar ceramah saya dalam forum terbuka seperti ini. Dan saya pun pertama kali 2 malam yang lepas mendengar ucapan beliau. Malam ini saya dengar lagi. Alhamdulillah. Saya gunakan bahasa utara Ghalib. Duduk di sana tadi mendengar ucapannya. Dalam hati saya, sambung lagi, sambung lagi, sambung lagi. Mungkin di hujung nanti dalam 20 minit bolehlah saya bertemu dengan tuan-tuan. Saya pun orang Kelang, jadi biasa. Dia orang Baling, tuan-tuan, orang Baling di sana. Jadi dia jarang datang kemari, saya biasa datang kemari. Apapun kawasan ini, tuan-tuan dan puan, kawasan ini ialah tempat tinggal dan beroperasi pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Negeri Selangor. Tempat ini juga menjadi tempat di mana timbalan Ketua Muslimat PAS beroperasi sebagai ahli Dewan Rakyat di sini. Dan mereka bercita-cita untuk terus memenangi kursi Kota Raja ini dan menambah lagi kursi-kursinya. Dan saya dipaham pengarah JPN ini, Jabatan Pilihan Raya Negeri ini, kemungkinannya akan diletakkan sebagai salah seorang kandidat yang akan bertanding di DUN di kawasan ini. Apapun tuan-tuan dan puan, saya mendoakan sebab mereka adalah sahabat saya. Saya mendoakan mereka. Orang kata good luck. Mungkin mereka menang, mungkin mereka tak menang. Tapi apapun tuan-tuan dan puan, kemenangan setakat hanya kemenangan pilihan raya, menjadi ahli Dewan Undangan Negeri, menjadi exco, menjadi ahli parlimen, menjadi menteri, timbalan menteri, pada saya nilainya tak berapa tinggi tuan-tuan dan puan. Saya dah digugurkan daripada exco. Nilai exco in terms of dollar and cents, something like $60,000 a month. 60,000. Kalau saya duduk dalam anak-anak syarikat, 7-8 anak syarikat duduk dalam badan-badan berkanun, tuan-tuan dan puan, kemungkinannya boleh mencecah sampai 70 ke 80 ribu sebulan. Kereta diberi, telefon dibayar, air dibayar, api dibayar, tukang gaji dibayar, pemandu dibayar, pencuci rumah dibayar, tukang masak dibayar, naik kapal terbang first class, business class kurang-kurangnya. Apa lagi dah? Tiap-tiap tahun boleh bawa orang berjalan, bawa isteri, bawa anak-anak berjalan. Sekali dalam satu penggal boleh pergi ke destinasi yang paling jauh, Los Angeles. Boleh pergi ke Moskow, bawa isteri, bawa anak-anak, first class, business class. Tapi saudara, bagi saya itu ada nilai. Tapi yang macam disebutkan oleh Datuk Zul tadi, apa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala?
Menjadi ahli PAS, tuan-tuan bayangkan menjadi ahli PAS. Seronoknya saya menjadi ahli PAS. Saya sekarang walaupun dah dipecat daripada PAS, tapi macam terasa-rasa masih lagi menjadi ahli PAS. Terasa-rasa. Pecat dah. 8 Januari saya dipecat menjadi ahli PAS. Saya tak mau banyak. Datuk Dr. Zul, Datuk Zulkifli tadi dah menerangkan tentang pemecatan saya. Sampai terangkat tuan-tuan, keluar dia punya urat marikh dia nak membela saya tadi. Masya Allah, terima kasihlah. Tapi apa pun tuan-tuan membuat, pecat ke tak pecat, gugur ke tak gugur, tapi tuan-tuan dan puan, jangan pecat akidah. Jangan gugurkan akidah. Dia boleh pecat saya, dia boleh gugurkan jawatan saya, tetapi dia tidak boleh gugurkan sedikit daripada butir iman daripada hati saya. Inilah yang kita perjuangkan. Malam ini tuan-tuan, malam yang ke-57 non-stop, 57. 4 hari yang lepas kami berada di Lengging, dalam 5,000 orang di Lengging, tuan-tuan, kampung-kampung. Sampai kita datang waktu malam, kita tak tahu yang mana hutan, yang mana tak hutan. Di Lengging sana. Sebelum tu kita berada di Teluk Intan. Tuan-tuan tengok dalam Facebook kita, ketat manusia di Teluk Intan, 8,000 orang. Kat sini pun kurang 28 orang aja, jadi 8,000 kat sini. Sambutan seluruh negara. Orang sedang menunggu-nunggu tuan-tuan syarahan daripada Datuk Zulkifli Nordin. Orang sedang menunggu syarahan kepada mereka yang tegak atas dasar prinsip akidah Islamiah. Yang menyelamatkan diri kita ialah akidah, menyelamatkan keluarga kita ialah akidah, menyelamatkan jiran tetangga kita ialah akidah, menyelamatkan masyarakat ialah akidah, menyelamatkan negara ialah akidah, menyelamatkan umat ialah akidah. Itulah pastinya. Sebab itu bapak-bapak kita, pakcik-pakcik saya, makcik-makcik saya dah dididik dalam lingkungan akidah. Datuk saya seorang imam, bapak saya seorang imam, pakcik-pakcik saya imam. Apa cerita dia kepada anak-anak dia? Quran, Quran, sembahyang Quran, sembahyang Quran, sembahyang Quran, akidah. Itulah cerita dia. Pagi, petang, siang, malam, sembahyang akidah, sembahyang. Ayah saya tak berhenti jumpa orang, dia tak tanya dah makan dah minum, dia tak tanya dah mandi ke belum, dia tak tanya dah pergi kedai ke belum, dia tak tanya dah tidur ke belum, dia tak tanya apa-apa pun, tapi dah tanya dah sembahyang atau belum. Pasal dalam sembahyang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali kita bertasyahud. Tasyahud awalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tasyahud akhirnya pun asyhadu an la ilaha illallah. Naik pula, menjongkit pula, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah yang disebut oleh Datuk Zul tadi, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, yang tak perlu saya terangkan di sini. Tuan-tuan dan puan, oleh kerana itu tuan-tuan dan puan, kita ni biar mati atas nama akidah, mati selimut kafan, kain kafan itu mencantikkan tulisan mati dengan akidah. Disembahyangkan kita, sembahyangkan dengan perkataan akidah. Saudara-saudara, dikuburkan kita dengan kuburkan perkataan akidah, dibangunkan semula daripada kubur dengan perkataan akidah, berdepan dengan muka nakir dengan perkataan akidah. Sebab itu kita buat roadshow seluruh negara. Kita pergi Batu Gajah, 15,000 orang tuan-tuan, 15,000 orang di Batu Gajah. Saya fikir rekod ini tidak akan pecah-pecah buat sekian lamanya. 3 hari selepas saya pergi Batu Gajah, ahli Parlimen Shah Alam bersama dengan pimpinan wanita PKR turun di tempat saya di Batu Gajah, di tempat saya memberi ceramah 3 hari sebelum itu. Saudara, kami 15,000, dia yang datang 150 orang.
Kita buat program. Saya di Seri Muda, dia di Batu Tiga. Kami ada 3,000 orang pada hari kemuncaknya, pada saat kemuncaknya. Dia ada 50 orang saja. Begitulah ceritanya. Saudara-saudara, sebab itu mereka sekarang dah risau. Mereka dah hilang punca sekarang. PAS hilang punca, PKR hilang punca, DAP hilang punca. Hari ini saya dah beritahu tuan-tuan arahan daripada negeri. Segala gambar yang melibatkan Hasan Ali menjadi exco dulu mesti diturunkan dengan serta-merta. Tuan-tuan pernah tengok ke gambar saya? Billboard kat jalan-jalan. Cuba tuan-tuan pergi Kampung Delik, punya banyak gambar kawan saya tu. Tuan-tuan pergi ke mana-mana tapi tuan-tuan tak nampak gambar Hasan Ali. Tempat saya di Gombak Setia pun tak ada billboard Hasan Ali. Saudara-saudara, dia suruh turunkan perintah daripada kerajaan negeri ialah turunkan serta-merta gambar-gambar, image Hasan Ali semasa menjadi exco. Terima kasih ni. Pasal apa begitu? Pasal mereka dah tenggelam punca. Mereka buat majlis, tak ada orang nak datang. Baru-baru ni memanglah besar orang datang di Kuala Selangor. Ada pertempuran sikit di Kuala Selangor. Tapi itu majlis peringkat negeri. JKK satu Selangor kena datang. Nazir seluruh Selangor kena datang. Pengurusi surau seluruh Selangor kena datang. Persatuan penduduk seluruh Selangor kena datang. Tapi majlis-majlis yang lain, majlis yang dihadiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tuan-tuan dah sekarang dah di tempat dia Permatang Pauh. Kami akan pergi Permatang Pauh pada 7 hari bulan April. 7 hari bulan April. Bukan kami nak menggodam dia, tidak. Tapi dalam sejarah, dalam arena kita, dalam schedule kita, dalam roadshow kita, salah satu tempatnya 7 hari bulan ialah di Permatang Pauh. Kalau tuan-tuan ada adik, abang, kakak di sana, bagi tahu mereka, SMS kepada mereka untuk turun 9:30 malam pada 7 hari bulan di Permatang Pasir. Permatang Pasir di Permatang Pauh di sana. Tuan-tuan dan puan mati sekalian ya. Oleh kerana kita menekankan, Datuk Zul pun menekankan pentingnya akidah. Yang lain tak penting tuan-tuan, penting. Untuk hidup penting. Pergi Giant penting. Pergi Tesco penting. Pergi Carrefour penting. Pergi Econ Safe penting. Pergi Hero penting. Pergi Pasar Malam penting. Pergi Pasar Tani penting. Tapi kalau hari-hari kita meraihkan kepentingan itu, tidak meraihkan kepentingan akidah, apa nak jadi kepada kita? Kalau kita tak ingatkan masyarakat tuan-tuan, Datuk Zul, saya dan teman-teman seluruhnya tidur di rumah, balik kerja pukul 7, pergi singgah Pasar Malam, suruh isteri masak, lepas masak makan, tengok TV, pukul 11 tidur. Besok bangun lagi pukul 6, pergi surau sekejap, tengok anak-anak pergi sekolah, minum pagi, pergi kerja, balik, singgah Carrefour. Lepas singgah Carrefour, beli barang-barang, isteri masak selepas maghrib. Lepas maghrib kita buat isyak, kita makan, tengok TV, 11.30 tidur. Saya yakin tuan-tuan dan puan, 99% daripada kita masuk dalam kumpulan ini. Betul. 99% masuk dalam kumpulan ini. Sebab itu ajaran Kristian menjadi-jadi. Saya ada rekodnya. InsyaAllah saya dah janjikan kepada media hari Isnin ini pukul 12 saya akan mengadakan sidang media dan memainkan video khusus pengakuan beberapa orang yang mereka telah dikristiankan, telah melalui proses baptism, telah minum the holy water, telah pergi kepada late supper, telah pergi kursus mingguan, telah diberikan bantuan, barang-barang keperluan diberikan, kereta diberikan, anak-anak diberikan bantuan. Pagi-pagi mereka akan telefon, 7:30 mereka akan telefon, how are you this morning, how are the children this morning, have they gone to schools, you know. Ditanya hari-hari. They are being closely monitored almost every day. Pendayah-pendayah mereka datang pada seluruh
daripada Amerika, daripada England, daripada Norway, daripada Sweden, daripada Belanda, daripada Jerman. Yang akhir-akhir ni yang paling ramai daripada Korea Selatan, Filipina, Indonesia. Mereka datang satu-satu orang duduk di sini 1 tahun. 1 tahun. Assignment 1 year. 1 tahun punya assignment. Datang, mereka ada PhD. Setengahnya ada 2-3 PhD. PhD dalam psikologi, mata pelajaran yang wajib. PhD dalam social relations, antara mata pelajaran yang wajib. Master dalam agama, comparative religion, adalah mata pelajaran yang wajib. Datang kemari menguasai bahasa Melayu, tumpuan mereka kepada orang Melayu. Orang Cina pun menjadi tumpuan, orang India pun menjadi tumpuan, tapi tumpuan khusus di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya, mereka lahirkan unit khusus untuk mengkristiankan masyarakat yang namanya masyarakat Melayu. Unit khusus. Bayang tuan-tuan, mereka ada fund. Saya diberitahu, saya harap tidak benar, tapi saya yakin itu benar, unlimited funds daripada dunia seluruhnya, unlimited. Tuan-tuan bayangkan, seorang ibu dengan 3 anak, mereka berjaya mengkristiankan mereka. Mereka beri rumah sewa, tuan-tuan, 1,700 sebulan rumah sewa. Bayangkan kalau kita nak sewa di sini, tuan-tuan, 1,500 sebulan. Taman Seri Andalas, tuan-tuan, 1,500, 1,700. Macam mana bentuk rumah sewa kita dapat? Tuan-tuan cuba bayangkan. Taman Bayu Perdana, berapa rumah? Rumah teres, 3 bilik, 2 bilik air, berapa sewanya? Mereka sewa di Sunway Pyramid dekat sana, tuan-tuan, 1,700. Makanan bulanan dihantar. Kalau ikut orang tu yang saya interview, tuan-tuan, tak habis lagi makanan bulan ini, makanan bulan depan dah dihantar menggantikan makanan bulan ini. Penuh, tuan-tuan, store dia penuh makanan, barang-barang yang baik-baik, coklat yang baik-baik, aiskrim yang baik-baik diberikan kepada mereka. Anak-anak mereka, tuan-tuan, lepas sekolah-sekolah yang special, anak-anak mereka yang 3 orang itu tiap-tiap hari jadi, mereka diberi komputer riba sebagai hadiah hari jadi. Mereka diberikan kamera SLR kamera. Itu yang diberitahu kepada kita. Tuan-tuan bayangkan, mereka diberikan kereta. Wow. Macam mana? Saya menyebutkan ini, tuan-tuan, anak-anak, agak-agak anak kita, anak perempuan kita, anak laki-laki kita dapat tawaran kat sini, tawaran seperti itu, agak, tuan-tuan, dia boleh resist? Dia boleh lawan tawaran itu? Yang anak tak semayang ni, dah 5 tahun anak kita tak semayang, dah 12 tahun anak kita yang umur 27 tahun tak pernah buka Al-Quran dan baca Al-Quran. Rumah tepi surau tak pernah pergi surau, rumah tepi masjid tak pernah pergi masjid, tak pernah dengar ceramah agama, tak pernah jumpa ustaz, tak pernah bersalam dengan imam, tak pernah berada di barisan-barisan, di soft semayang, di surau, di masjid. Anak ni lah yang paling vulnerable, paling vulnerable. Saya, tuan-tuan, saya tubuhkan USA, Unit Selamatkan Akidah. Tadi Ustaz Rusdi menyebutkan kita pungut derma. Derma itu khusus, tuan-tuan, untuk aktiviti-aktiviti selamatkan akidah. Kita di USA, Unit Selamatkan Akidah. Siapa lagi nak buat, tuan-tuan? Tuan-tuan bagi tahu, siapa lagi nak buat? Dalam dewan minggu lepas, Menteri Besar menjawab soalan mengenai murtad. Apa dia kata? Murtad ni hendaklah diselesaikan oleh keluarga masing-masing, oleh diri masing-masing. Masya Allah, tuan-tuan. Macam mana? Negeri, tuan-tuan, negeri, Menteri Besar yang ada kuasa seluruhnya, kuasa duit ada, kuasa power politik ada, kuasa undang-undang ada. Dia kata boleh murtad diselesaikan oleh individu-individu masing-masing, keluarga masing-masing, masyarakat masing-masing, jaga diri masing-masing. Meloncat saya bangun. Ini dia. Apa nak jadi kepada kita ni? Apa nak jadi kepada masyarakat? Masyarakat tak bergerak, tuan-tuan, tak bergerak di Seri Andalas. Tuan-tuan berapa tahu berapa banyak rumah urut, berapa banyak, tuan-tuan, hotel-hotel bajet di sini. Pada 1 hari bulan 1 tahun 2012 yang baru-baru lalu, saya mengepalai 56 orang pegawai JAIS, polis dan rela
untuk kita pergi tengok hotel-hotel bajet seluruh negeri Selangor, khasnya di Shah Alam. Masya Allah tuan-tuan, satu tempat kita pergi pukul 3.45 pagi. Saya ketuanya. 3.45 pagi, exco. Masa tu saya exco lagi, tinggal hanya beberapa hari lagi untuk jadi exco ketika itu. Exco pergi pukul 3.45 pagi, pergi salah satu bajet hotel. Saya nak bagi tahu, bajet hotel ni sifatnya hotel biasa. Kalau misalnya kita bayar RM240, masuk pukul 12.30 hari, keluar besok 12.30 hari, 24 jam, harganya RM240. Hotel bajet, dia punya harganya ikut jam, RM9.99 satu jam. Apa maknanya? Yang paling dekat UiTM dekat sana, dekat pintu nak masuk UiTM, tak berapa jauh, tak berapa kilometer, hotel bajet di sana. Tapi saya nak sebut 3.45 pagi, saya bersama dengan teman-teman. Gambarnya dia disimpan oleh teman saya yang bersama saya pada malam ini. Saudara, kita ketuk pintu, keluar orang, 20 minit baru keluar. Tak keluar-keluar, rupanya bila kita buka, 5 orang laki-laki mengerjakan seorang perempuan. Perempuan tu punya badan besar tuan-tuan. Sampai satu malam 5 laki-laki meruntun dia. Betul, serius. Laki-laki itu semua, hampir semuanya pelajar-pelajar universiti. Macam mana tuan-tuan? Pergi pula di bilik-bilik yang lain, ketuk. Yang tak sempat pakai towel, yang tak sempat pakai kain, yang tak sempat, yang menyuruh bawah katil, yang nak menyuruh dekat loker, yang nak lari pergi bilik air. Semuanya Melayu tuan-tuan. Kebanyakan 70% pelajar universiti. Macam mana? Ini pelajar universiti 10A, SPM 10A, PMR 8A, UPSR 85A. Bayang yang tidak A. Bayang anak-anak kita yang tak ada A ni. Bayang anak-anak kita di taman-taman kita yang tak ada A. Bayang di Taman Kelang Jaya. Tuan-tuan, bayangkan anak-anak kita. Saya tahu teman-teman, anak-anak di taman-taman dekat sini, macam mana susahnya ibu bapa nak menjaga anak-anak. Macam mana susahnya ibu anak-anak monitor anak-anak kita. Kita tak ada tuan-tuan, lelap aja mata. Anak kita pakai motosikal, curi kita punya motosikal, curi kita punya kunci motosikal, ambil duit ayah yang tergantung, ambil duit mak dalam beg yang tergantung. Saudara, inilah anak-anak kita, inilah premium anak-anak masa hadapan. Orang macam ini nak cerita akidah, macam mana tuan-tuan nak cerita akidah dengan mereka? Anak-anak kita tuan-tuan ribuan. Macam mana nak cerita akidah dengan kita? Mungkin semayang tidak, puasa pun tidak, hari Jumaat semayang Jumaat pun tidak, dengan mak tak bertegur, dengan ayah tak bertegur, keluar pukul 6 petang, balik pukul 3 pagi. Kita bayangkan, ada tak anak-anak ini di tempat kita ni? Di Taman Emas, ada tak anak-anak ni? Ada. Kalau ada Taman Perak, ada. Kalau ada Taman Gangsa, ada. Inilah yang kita kena fikir. Siapa yang nak fikir ini? Hasan Ali saja seorang tak boleh. Dia pun nak jaga anak dia, dia nak jaga cucu dia. Datuk Zul seorang tak boleh, dia pun ada anak. Saya tak tahu dia ada cucu, rasa-rasanya belum lagi. Dia umur dia baru 27 saja. Siapa nak buat? Siapa nak bercerita tentang ini? Saya nak bagi tuan-tuan dan puan, siapa nak bercerita tentang ini? Harap DAP nak bercerita tentang ini. Masya Allah tuan-tuan, DAP komponen parti dalam Pakatan Rakyat yang tuan-tuan telah gantungkan nasib. Tuan-tuan dah ubah lanskap politik negeri Selangor. Sekarang mereka memerintah. Saya